Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Yang dihormati pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan Imam, pimpinan, Tuan Haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita sedikit ruang dan masa lebih kurang setengah jam ini untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini akan memberikan manfaat kepada kita dan seterusnya kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi pada malam ini bab yang ke-8, iaitu bab wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Tajuk dalam bab yang ke-8 ini ialah wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Melalui tajuk ni pun saya rasa kalau tuan-tuan dengar tajuk dia pun dah tahu dah. Wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Tapi kita nak kuatkan lagi tajuk ini dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kita mulakan bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-159. Ayat yang ke-159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkan kepada manusia dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Itu
Itu makna surah ayat yang saya bacakan tadi, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, yakni wahyu daripada Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Allah dah turunkan wahyu, Nabi pun dah sampaikan kepada kita. Tetapi ada di antara kita yang tidak menyampaikan apa yang dia tahu ataupun apa yang dia faham tentang agama ini. Dia menyembunyikan ilmu yang dia ada, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Jadi tuan-tuan, ayat ini serba sedikit dia memberitahu kepada kita bahawa sebagai seorang manusia ini, kita ni sebenarnya ada ilmu. Tuan-tuan belajar sekolah rendah, belajar sekolah agama daripada kecil, daripada tadika, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, kemudian tuan-tuan datang lagi kuliah ilmu. Jadi kita ni orang yang ada ilmu. Tetapi kalau ilmu yang kita ada ini kita simpan, kita tak sampaikan kepada orang lain, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah golongan yang akan dilaknat oleh Allah. Kerana apa? Kerana ada ilmu tetapi tidak sampaikan kepada orang lain. Penduduk Bukit Kasih ni ramai, agaknya lah, saya agak je, dan tak semua yang datang. Jadi tuan-tuan yang datang pada malam ini menjadi tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu yang tuan-tuan dapat kepada mereka yang tidak hadir. Nanti dalam hadis ni kita tengok, hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27, hadis ini ada menerangkan kepada kita dan ada huraian dia. Kita akan tengok. Baik, hadis yang ke-27 ini daripada An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ke-27 ini daripada salah seorang sahabat Nabi yang namanya Abi Bakrah radhiyallahu anhu, bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyuballighi syahidul ghaiba fa inna syahida asa an yuballigha man huwa aw'alahu minhu. Hendaklah orang yang hadir mendengar hadisku menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir, kerana sesungguhnya diharap orang yang disampaikan hadis itu kepadanya lebih hafaz dan lebih faham daripada yang menyampaikannya. Hadis ni tuan-tuan, baginda Nabi kata apa? Hendaklah orang yang hadir, tuan-tuan yang hadir pada malam ini, mendengar tentang hadis Nabi, saya menyampaikan tentang hadis Nabi. Kemudian kata baginda Nabi, hendaklah orang yang hadir mendengar hadisku menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sebab tu saya kata tadi, penduduk Bukit Kasih ni mungkin ramai, tetapi mungkin ada halangan-halangan yang menyebabkan mereka tak dapat hadir. Maka tuan-tuan yang hadir pada malam ini, dengar berkenaan dengan hadis Nabi, apa yang Nabi sampaikan, maka menjadi tanggungjawab kita menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Maksudnya dekat sini bukan nak suruh tuan-tuan sampaikan macam mana saya sampaikan. Mari sini duduk, aku nak ceramah macam mana Ustaz Mat tadi cakap. Bukan macam tu maksudnya. Bukan suruh tuan-tuan panggil orang ramai-ramai datang, mari datang rumah aku sini, aku nak kuliah sikit. Bukan macam tu. Maksudnya dekat sini, apa yang tuan-tuan dapat pada malam ini serba sedikit.
Apa yang tuan-tuan faham, sampaikan kepada orang yang tak hadir. Bukan suruh hafal hadis, suruh hafal dia punya keterangan, sampaikan kepada orang. Tak, kalau macam tu semua orang tak boleh hafal, tak boleh sampaikan. Kerana diharapkan orang yang disampaikan hadis itu kepadanya lebih hafaz dan lebih faham daripada yang menyampaikan. Saya sampaikan kepada tuan-tuan hadis, ilmu agama, dan saya harapkan apa yang saya sampaikan tuan-tuan lebih faham daripada saya. Boleh tangkap tak? Saya sampaikan ilmu, tetapi saya harap dengan ilmu yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan lebih faham dan lebih mahir daripada saya. Kalau gitu baik saya yang jadi ustaz, kata gitu. Kalau saya lebih hebat daripada ustaz, baik saya jadi ustaz je. Kan? Bukan maksudnya macam tu. Maksudnya saya menyampaikan ilmu dan saya harapkan tuan-tuan dapat ilmu yang saya sampaikan dan tuan-tuan ada kefahaman yang tersendiri yang menjadikan kefahaman itu, apa yang saya sampaikan itu lebih daripada sepatutnya. Nanti dalam ni kita tengok. Hadis yang ke-27 ini menerangkan bahawa yang pertama, soal menyampaikan ilmu agama adalah menjadi tugas kepada setiap orang yang mengetahuinya. Soal menyampaikan ilmu agama Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia dari segala bangsa dan dalam setiap masa, turun-temurun hingga hari kiamat. Kita ni orang Islam, orang Melayu yang beragama Islam. Adakah Islam ini untuk bangsa Melayu? Ini orang kadang-kadang tak faham, tuan-tuan. Orang akan ingat orang Islam ni mesti orang Melayu. Habis orang India yang bangsa lain, orang India, orang Cina, apabila mereka masuk agama Islam, adakah mereka bukan orang Islam? Orang Islam. Cuma daripada bangsa yang lain dan agama yang sama. Kalau dia masuk Islam, kita panggil dia mu'alaf. Ini mu'alaf. Apabila dia masuk agama Islam, dia mengaku dengan dirinya, dengan ikhlas, dengan redanya, mengaku bahawa dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, dia juga orang Islam, tetapi daripada bangsa yang lain. Ini kita kena faham. Kadang-kadang bila orang sebut orang Islam ini mesti orang Melayu. Kemudian daripada setiap masa, agama Islam ini, tuan-tuan, yang dibawa oleh baginda Nabi, yang diutuskan, Nabi telah sampaikan kepada kita agama Islam ini daripada zaman Nabi sampailah ke hari ini. Adakah Islam ini tak boleh diamalkan pada masa ini? Tak ada. Ada orang dia beranggapan bahawa Islam ini sesuai pada zaman Nabi. Tapi pada zaman ini, Islam ni tak berapa nak sesuai. Ada orang yang beranggapan bahawa Islam ini sesuai diamalkan ketika mana zaman Rasulullah, zaman para sahabat dulu. Pada zaman ini banyak masalah-masalah yang lain yang tak sesuai dah kita nak amalkan dalam Islam ni. Tak sesuai dah Islam ni. Dia pilih yang sesuai. Dia pilih yang sesuai. Mana yang kadang-kadang, tuan-tuan, agama Islam ini adalah agama yang dibawa oleh baginda Nabi daripada zaman Nabi sehingga ke hari kiamat. Itu agama Islam. Agama Islam ni tak akan boleh berubah dengan sebab peredaran zaman. Cumanya kadang-kadang ada sesetengah perkara hukum yang terutamanya melibatkan hukum yang tidak berlaku pada zaman Nabi tetapi berlaku pada zaman ini. Sebab itu kadang-kadang mereka kata, ini perkara ni tak berlaku pada zaman Nabi dan dia tak sesuai. Nak ikut agama Islam, nak jatuhkan hukum dengan benda yang baru ini, tak boleh ikut pada zaman Nabi dulu. Itu ada yang cakap macam tu. Tetapi tuan-tuan, Islam ini Rasulullah dah tinggalkan kepada kita semua, dah cukup lah. Sepatutnya apa benda baru yang timbul sekarang ini, kita rujuk kembali pada
Al-Quran dan juga hadis Nabi, dan juga perkara-perkara yang berlaku pada zaman Nabi seakan-akan pada zaman ini berlaku tu. Sebagai contoh macam COVID tu kan, pada zaman Nabi tak ada COVID, tetapi apa perkara yang sama dengan COVID itu? Pada zaman Nabi pernah berlaku perkara ataupun satu penyakit namanya ta'un. Jadi dikiaskan kepada COVID yang kita dah lalui dah habis dah COVID. Dah habis dah. Dah tak dengar lagi dah tuan-tuan. Nak tengok dah, tak tahu dah berapa kes gasal lah sana. Dah tak tengok dah. Padahal ada keluar lagi, ada 100 lebih, ada 100 lebih. Tinggal 100 lebih ni kita tak ada rasa apa lah. Kita anggap dia dah mati je lah. Tapi ada lagi. Jadi perkara itu, yang COVID yang kita lalui tahun 2020, 2021 kan, yang 2 tahun kita lalui itu, memang pada zaman Nabi tak ada COVID, tetapi ada perkara yang seakan-akan itu. Sebab itu para ulama pada ketika itu melarang kita supaya jangan keluar rumah, tak boleh pergi masjid solat berjemaah. Solat berjemaah juga dihadkan, solat Jumaat dihadkan. Itu orang yang tak faham. Orang yang tak faham, dia akan cakap apa? Pandai-pandai je tutup masjid, nak pergi sembahyang Jumaat tak boleh, nak sembahyang pun kena sekat. Sebab itu Islam ini tuan-tuan adalah agama yang sesuai dan juga relevan, yang kita kena percaya, yang kita kena ikut daripada zaman Nabi sehinggalah ke hari kiamat. Islam ini masih akan terus berjalan, bukan mengikut pada peredaran zaman. Pada tahun 2030 nanti tuan-tuan, tak apa perkara baru yang berlaku pun, kita kena rujuk kembali kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Itu dia. Untuk meneruskan perkembangan Islam dalam segala tempat dan segala zaman itu, Nabi Muhammad SAW meninggalkan pesanan yang berupa perintah supaya tiap-tiap orang yang mendengar hadis baginda dan ajaran-ajaran yang dibawanya menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Tuan-tuan kena faham. Pesanan yang berupa perintah. Rasulullah memerintahkan kita supaya tiap-tiap orang yang mendengar hadis Nabi, yang mendengar ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi, menyampaikannya kepada orang lain. Maksudnya dekat sini, tugas menyampaikan ilmu agama ini bukan terletak pada sesuatu pihak sahaja. Bukan ustaz saja yang kena sampaikan ceramah, ustaz saja yang kena ajar. Tetapi dia terletak kepada bahu tiap-tiap orang. Habis ustaz saya tak faham, macam mana saya nak sampaikan kepada orang? Saya sendiri tak faham. Saya tak faham, macam mana saya nak fahamkan orang? Tapi tuan-tuan tengok dalam ini nanti, ada huraian dia. Dia dekat dalam masyarakat. Ini pula jadi soal, ini ialah golongan yang ini. Maknanya dia tanggungjawab ni berat. Yang berat. Tadi kan. Sampaikan. Ini orang biasa ni yang kita ni kurang. Kan dalam tinggi ni. Dia tanggungjawab berat sebabnya hari sini suruh sampaikan. Yang Al-Quran tadi dia jangan sembunyikan. Kita bagi tu semua. Betul. Sebab itu nanti golongan orang yang mempunyai, kan kita ni kadang-kadang kefahaman kita tentang agama ini, kita ada dia punya tingkatan-tingkatan dia. Ada orang yang dia betul-betul faham tentang agama. Ada orang ni dia sekadar faham saja, tetapi dia tak berupaya nak memahami dan nak sampaikan kepada orang lain. Tetapi tuan-tuan, kalau kita rujuk balik semula dalam hadis ini, Nabi menekankan supaya setiap orang, memang golongan yang mahir, yang mempunyai kefahaman yang paling baik, itu menjadi tanggungjawab, memang dah wajib. Tetapi
dalam masa yang sama, Nabi juga menyuruh kepada kita supaya jika kita ada ilmu, walaupun ilmu tu sedikit, kita wajib juga sampaikan kepada orang lain. Bukan sampaikan secara formal, tak. Mungkin secara kita berbual, mungkin secara tak langsung kita ada selitkan sedikit tentang ilmu yang kita ada. Itu tanggungjawab kita. Sebagai contoh, kita nampak sesuatu kemungkaran berlaku, dan kita tahu benda itu salah, maka tanggungjawab kita menegur apa yang salah. Tetapi bukannya secara kita nak ceramah pada dia, tak. Itu dia. Anak kita sebagai contoh tak bangun solat subuh, umur dah 10 tahun tak bangun solat subuh, maka kita pun tahu, sedangkan anak itu tanggungjawab kita. Apabila dia berusia, apabila anak itu tak solat ketika berusia 7 tahun, kata baginda Nabi, pukullah dia, kan? Jadi tanggungjawab kita. Sebab tu kita sampaikan pada anak kita. Itu juga dinamakan sebagai menyampaikan. Maksudnya saya kat sini, bukan ilmu yang kita ada ni kita nak sampaikan kepada semua orang, tak. Kepada orang-orang yang kita boleh sampaikan dengan ilmu yang kita ada. Kalau tuan-tuan kata nak sampaikan kepada saya tu, boleh saya dengar. Tak ada masalah. Baik. Dengan itu nyatalah bahawa tugas menyampaikan sesuatu hadis atau sesuatu hukum agama bukanlah tertentu kepada seseorang yang dilantik. Ini dalam kitab cakap ni. Tetapi dengan sendirinya menjadi kewajipan sesiapa jua yang menghadiri mana-mana majlis ilmu agama atau hadis Nabi atau hukum-hukum Islam, menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir bersama dengan sungguh-sungguh jujur dan amanah. Wah, Ustaz kata orang yang datang kuliah ni kena sampaikan, minggu depan aku tak nak datang lah. Nak sampaikan pada orang susah pula, macam mana aku nak sampaikan? Bukan tu maksudnya, tuan-tuan. Seperti saya kata tadi, serba sedikit. Bukannya keseluruhan ilmu, bukannya kita ni, saya sampaikan daripada pukul 8 sampai 8.30 ni, saya yakin tak semua yang dekat. Tak semua tuan-tuan ingat apa yang saya sampaikan. Tetapi sedikit tu mungkin ada. Demikianlah seterusnya, dari seorang kepada yang lain, masing-masing menjalankan tugas menyampaikan ajaran-ajaran Islam, walaupun orang yang menyampaikan itu sendiri tidak begitu faham akan maksud hadis atau hukum hendak disampaikannya itu. Yang saya kata tadi, walaupun kita ni tak berapa nak faham, tetapi kita ada ilmu tersebut, maka kita wajib sampaikan kepada orang lain. Sebab tu saya kata tadi, tidak secara formal, tidak secara kuliah macam ni, mungkin bukan cara ceramah, mungkin secara tuan-tuan berbual dengan kawan-kawan, ngeteh-ngeteh dengan kawan-kawan, sambil kita berbual, mungkin dia ada tersalah cakap, maka kita tegur. Itu juga merupakan apa yang kita ada, kita sampaikan kepada dia. Macam tu. Contohnya tengah nyawit, nyawit, tantang, lepas tu buah orang sekali diangkut. Contoh, dia pun masuk dalam lori. Kali buah orang sekali diambil. Mungkin kita nampak dan kita tahu perbuatan itu salah. Maka menjadi tanggungjawab kita yang ada ilmu, yang tahu tentang hukum, maka kita tegurlah dia. Kau ambil tadi buah siapa tu? Kebun sebelah janganlah ambil orang punya, ulanglah balik, dosa. Itu sampaikan tak ilmu, tuan-tuan? Sampai. Itu juga menyampaikan ilmu. Contoh lagi lain-lain supaya kita senang faham. Dekat rumah katakanlah kita adalah sikit perselisihan dengan isteri, katakan. Entah agaknya isteri tu masak agaknya kurang masin ke, atau betul lebih masin, kita pun marah lah. Dan isteri tu pula tak terima pula tu, mungkin dia adalah angin ribut agaknya. Dia pun tak terima yang kita dah kata.
Yang kita tegur, kita kata dengan dia, hari ni macam masin sikit lah awak masak. Dia pun tegur, kalau macam tu abang masak lah. Mungkin suara dia agak kuat dengan kita. Mungkin suara dia agak tinggi. Maka kita janganlah melawan tuan-tuan. Kita tegur dia. Ilmu kita ada. Saya dengar kalau ustaz cakap dekat kuliah, kalau isteri ni tinggikan suara dengan suami ni tak baik, derhaka. Janganlah cakap macam tu. Itu sampaikan tak tuan-tuan? Sampaikan juga. Bukan maksudnya dekat sini, hadis yang Nabi sampaikan ini bukan bermaksud kita ni kena menyampaikan semua ilmu yang kita ada pada orang ramai, tak. Kalau tuan-tuan nak sampaikan kepada seluruh orang baik kasih ni, tak mampu. Takkan daripada baik kasih dari depan sampai ke hujung sana tuan-tuan nak sampaikan apa ilmu yang tuan-tuan ada. Sebab itu kata baginda Nabi, menjadi kewajipan kita setiap orang Islam menyampaikan apa ilmu yang kita ada, walaupun sedikit. Nanti dalam hadis yang lain ini kita akan tengok, ada hadis yang lain mengatakan bahawa balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Nanti kita akan tengok dia ada hadis ni. Tapi jauh lagi lah. Kemudian yang kedua, kewajipan orang yang disampaikan kepadanya sesuatu ilmu agama. Orang yang disampaikan kepadanya pelajaran itu wajib menerimanya. Kita ni wajib menyampaikan dan orang yang mendengar itu juga wajib menerima. Orang tak percaya tu yang masalah tu. Dan kita kata dengan dia sekarang, kita cakap benda ni kan, aku dari tu dengar ustaz kata benda ni haram. Ya je. Ya ke engkau ni? Itu yang tak percaya. Orang yang tak percaya ni tuan-tuan, itu adalah tanggungjawab dia. Yang penting tanggungjawab kita. Sebab dekat akhirat nanti tuan-tuan, yang ditanya tu siapa? Kita. Ada tak dekat dunia dulu kau tegur orang ni dia buat salah? Ada, ya Allah, saya dah tegur. Dan dia yang tak terima. Memang betul dia tak terima. Sebab apa dia tak terima tuan-tuan? Sebab dia tak datang kuliah. Dia tak ada ilmu. Sedangkan dalam hadis Nabi, apa yang disampaikan berkenaan dengan ilmu, tuan-tuan yang mendengar wajib menerima. Wajib menyampaikan dan wajib menerima. Sebab itu terletak pada bahu setiap orang. Tentang soal memahami maksud hadis atau hukum yang diterimanya, maka ia tidaklah terikat dengan fahaman orang yang menyampaikannya. Bahkan ia boleh menyatakan fahamannya dengan berdasarkan kaedah yang tertentu dalam ilmu agama. Tuan-tuan, kalau nampak satu benda tu tak betul, dan kita tahu hukumnya tu ialah hukum, contohlah nampak orang main judi dan kita tahu judi tu hukumnya haram, maka kita pun sampaikan, janganlah main judi lagi, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dah orang yang ditegur tu pula tanya pula, tanya itu kau main lagi. Dia tanya pula, kalau haram apa ayat Al-Quran yang mengatakan hukum dia haram? Ada tuan-tuan? Ada. Kita cakap benda tu haram, dia kata mana bukti, mana ayat Al-Quran yang kata main judi ni haram? Contoh, kita ni tuan-tuan bukannya orang yang faham sangat kan, seperti yang kata tadi, kita ni ada tingkatan-tingkatan kita. Mungkin kita boleh sampaikan hukumnya haram, tapi bila tanya ayat Al-Quran kita pun tak berapa nak tahu sangat ayat Al-Quran ni, apal pun tak. Itu orang yang tahu. Orang yang tak tahu ni, dia tahu hukum tu haram, tetapi apa bukti, apa ayat Al-Quran yang Allah mengatakan judi tu haram? Maka bagaimana tuan-tuan nak sampaikan? Sampaikan aja lah. Sampaikan saja. Dah, ini aku dengar ustaz kata hukumnya haram.
main judi ni hukumnya haram. Ayat Al-Quran aku tak ingat. Dah, sudah. Yang penting aku tahu hukumnya haram. Dah. Kalau kau nak tahu ayatnya apa, pergi jumpa ustaz sana. Ataupun tengoklah kat mana-mana. Sebagai contoh. Okay? Sebab itu, walaupun kita ni tak berapa nak faham tentang apa yang kita sampaikan, tetapi kita perlu sampaikan. Itu dia. Dan pendeknya, orang yang menyampaikan sesuatu hadis atau sesuatu ilmu agama dari Rasulullah boleh diterima daripadanya walaupun orang itu tidak begitu faham akan hadis atau ilmu yang disampaikannya, dan ia akan beroleh pahala dengan usaha menyampaikannya itu serta dikira dari golongan ahli agama. Tuan-tuan jangan salah faham. Sampaikan ini benda yang betul. Kalau hukumnya tu haram, kita kata dia haram. Kalau dia tu wajib, kita katakan dia tu wajib. Kalau benda tu halal, kita katakan dia halal. Jangan tuan-tuan sampaikan sesuatu perkara itu kalau kita rasa macam agak-agak lah. Aku rasa-rasa lah macam benda ni macam haram. Rasa-rasa tuan-tuan. Sebagai contoh, minum air ketum. Kalau ada orang nyawit, dia minum-minum. Kalau orang kerja keras ni, dia minum air ketum. Kalau dia tak tahu, orang yang tak tahu, dia kata apa tuan-tuan? Haram minum air ni. Aku dengar itu, ustaz kata haram. Sebab apa? Sebab dia memabukkan. Tapi ada perbahasan dah tuan-tuan tentang minum air ketum ni. Kan? Kalau kita pergi jumpa doktor kata doktor yang syorkan. Awak minumlah sikit air ketum ni, dia boleh bagi tenaga sikit. Ketika itu hukumnya jatuh kepada harus diminum. Tetapi bukan satu botol ni habis. Sekadar yang kita perlukan untuk tenaga. Kalau minum sebotol ni mabuk ya kawan. Memang mabuk kalau minum air ketum ni, satu botol ni. Elok-elok kan angkat buah sawit kan dah. Tapi kat mabuk orang ayam masuk parit kan. Minum dalam keadaan kadar yang sikit untuk keperluan atas nasihat daripada orang yang lebih faham. Tapi kalau orang yang tak tahu tentang hukum, dia kata aku rasa macam kalau minum ni hukumnya haram lah sebab dia mabuk ni. Memanglah ketum dia mabuk kalau minum banyak. Tetapi kalau benda itu memang jelas hukumnya haram, minum arak hukumnya haram, kita kena kata dia haram. Aku dengar ustaz kata air ketum tu boleh minum sikit. Arak ni pun lebih kurang sama je. Rasa sikit. Tak boleh tuan-tuan. Sebab dia memang dah jelas haram. Ketum ni datang kemudian daripada arak. Ada sebut ketum, air ketum dalam Quran? Tak ada. Tetapi sifat dia sama dengan arak, iaitu memabukkan. Jadi kalau dalam kuantiti yang banyak, ini dah diuraikan oleh fatwa tak saya. Hukumnya. Jadi jangan kita malah bandai. Sebab ada satu kisah tuan-tuan daripada pada zaman Nabi, masa sikit minit lagi. Ada satu kisah daripada zaman Nabi ni. Saya nak ceritakan tentang bagaimana Nabi mengharamkan sesuatu yang halal. Nabi tuan-tuan, Nabi mengharamkan sesuatu yang halal pada asalnya. Tuan-tuan ini berlaku pada baginda Nabi SAW. Dia berlaku. Tapi kita dengar azan dululah nanti. Kan kalau dah cerita tergantung tak sedap pula cerita tergantung. Dia kisah pendek dia. Kita dengar azan dululah kejap lagi, minit lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda yang berkenaan dengan hukum ini kita tak boleh nak ikut rasa. Kita perlu rujuk kepada hukum-hukum yang Allah yang Nabi dah sampaikan kepada kita. Itu kita kena faham. Boleh azan dululah. Baik tuan-tuan, kisah ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Pada suatu hari
pada suatu hari baginda Nabi SAW pada hari tersebut pada hari itu adalah yang kita maklum bahawa Rasulullah ni isteri-isterinya ramai, kan? Lepas tu pada hari itu mengikut giliran adalah giliran kepada Rasulullah kena pergi ke rumah Sayyidatina Hafsah binti Abu Bakar binti Umar. Hari itu giliran Rasulullah pergi ataupun duduk ataupun tidur di rumah Hafsah. Tetapi Rasulullah ni selepas sahaja dia menunaikan solat zuhur, baginda Nabi ni akan pergi ziarah ke rumah isteri-isteri yang lain. Kemudian waktu asar, selepas asar barulah Nabi pergi ke rumah yang giliran pada hari itu. Nak jadikan cerita, tengah Nabi menziarahi isteri-isterinya, tiba di satu rumah ini namanya rumah isteri Nabi, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini, apabila Nabi tiba di rumah Ummu Salamah ni dia menghidangkan kepada Nabi satu manisan yang seakan-akan madu. Jadi Nabi ni minum, dan Nabi minum ni Nabi rasa sedap lah benda ni, sedap. Nabi pun minum. Maka lamalah Nabi di rumah Ummu Salamah. Yang Hafsah ni tadi sepatutnya giliran dia, Nabi dah sampai ni, sepatutnya Nabi dah sampai, tapi Nabi tak sampai. Hafsah kata, mana ni Nabi ni tak sampai ni, kemana pula pergi ni? Maka bila Nabi dah sedap sangat minum madu tadi tu, manisan seakan-akan madu tadi tu, Nabi dah minum. Kemudian lama selepas itu baru Nabi sedar, rupanya dah lewat ni, mungkin dah nak malam, nak maghrib, mungkin lah macam tu contohnya. Waktu tu dah lambat, sepatutnya selepas asar Nabi mesti sampai kat rumah Hafsah, tapi Nabi dah terlewat. Maka bila Nabi sedar tu, Nabi terus bangun dan Nabi terus pergi ke rumah Hafsah. Sampai kat rumah Hafsah tu, Hafsah dah tunggu lah. Macam kita lah tuan-tuan, kalau balik rumah agak-agak lambat, tak bagi tahu isteri kita pergi mana, agak-agak isteri dah tunggu lah depan. Pergi mana bang? Kalau dah tua-tua lantak kau lah bang, nak pergi mana pun. Ini kalau orang yang baru kahwin ni kan, kalau suami lambat balik, wah dia tunggu dah depan pintu. Bang kau mana bang, lambat sangat balik ni, pergi warung janda ke mana kan. Kalau dah tua-tua ni, pergilah bang, nak balik dah. Lagi bagus, aman hidup aku. Dan Nabi sampai ke rumah Hafsah tu, Hafsah dah tunggu dengan muka yang dalam keadaan yang sedikit marah. Wahai Rasulullah, kenapa kau lambat? Sedangkan sepatutnya waktu asar tadi, selepas asar tadi kau dah sampai, tapi sekarang dah lambat. Maka baginda Nabi pun terus terang lah, tadi pergi ke rumah isteri-isteri, sampai ke rumah Ummu Salamah ni, dihidangkan kepada aku satu manisan yang macam madu, maka aku minum lah. Dan minum-minum tu aku tak sedar bahawa hari dah lewat. Maka si Hafsah ni tadi tengok bibir Nabi ni masih ada bekas manisan tadi tu. Maksudnya Nabi tak sempat nak lap, Nabi dah tunggu pergi jalan. Maka apabila Hafsah tengok, mentang-mentang lah rumah Ummu Salamah tu ada manisan, engkau lama-lama kat rumah dia, lambat datang sini. Maka Hafsah ni dia terasa hati, dan Nabi rasa bersalah juga, kerana isterinya itu Hafsah berasa kecil hati. Tapi apa yang baginda Nabi buat tuan-tuan? Akibat daripada Nabi lambat sampai ke rumah Hafsah, dan menjadikan Hafsah itu kecil hati, maka Nabi SAW telah melafazkan satu sumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, mulai hari ini aku mengharamkan manisan itu, iaitu madu lebah, ke atas diriku. Nabi bersumpah tuan-tuan dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi. Ini lafaz sumpah yang diajar dalam Islam.
Bukan lafaz sumpah yang biasa kita buat tu. Aku sumpah nanti besok aku bayar. Aku sumpah. Itu bukan sumpah tuan. Itu bukan sumpah. Kalau orang yang sumpah macam tu tak boleh pakai. Aku pinjam duit kau dululah RM20. Aku sumpah besok aku bayar. Itu jangan percaya. Itu bukan sumpah. Itu sesumpah. Kejap nanti kalau jumpa dia pulang, kalau tak nanti dia hilang. Tetapi ini lafaz sumpah yang dilafazkan oleh Nabi, wallahi wa billahi wa tallahi, mulai hari ini aku mengharamkan. Nabi mengharamkan madu, sedangkan asalnya madu itu halal. Maka selepas daripada baginda melafazkan sumpah tersebut, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu daripada Allah. Apa yang Allah kata tuan-tuan? Wahai Muhammad, mengapa engkau mengharamkan benda yang aku halalkan kepada engkau? Allah kata, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau kata benda ini haram sedangkan aku halalkan benda tu? Adakah engkau buat begitu wahai Muhammad kerana hendak menjaga hati isterimu? Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selepas turun ayat ini tuan-tuan, barulah baginda Nabi sedar akan kesilapannya, bahawa benda yang halal di sisi Allah, yang dalam Islam benda itu halal, maka tak boleh kita mengatakan dia itu haram dengan sesuka hati kita. Jadi itu serba sedikit tuan-tuan. Kalau ada sesuatu perkara yang berlaku, sebagai contoh ada masalah yang berlaku, kita ni tak tahu tentang hukum. Kalau kita tak tahu tuan-tuan, adalah lebih baik kita cakap kita tak tahu. Jangan kita cakap rasa-rasa, aku pernah dengar tapi aku tak berapa ingat, aku rasa macam haram. Jangan tuan-tuan. Kalau benda itu kita tak pasti tentang hukumnya, kita cakap terus terang yang kita tak tahu apa hukumnya. Kau pergilah cari orang yang tahu. Contoh, jangan kita memandai-mandai, kerana inilah nanti yang akan berlaku apabila kita ini memandai-mandai tentang sesuatu hukum tanpa berlandaskan kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dan apa telah yang turunkan oleh Allah, maka dia akan jadi ilmu tu ilmu yang sesat habis. Jadi saya rasa tuan-tuan itu sahaja untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan serba sedikit pada malam ini dapat memberikan kita manfaat, dapat memberikan kita kefahaman yang sedikit. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dan kita dapat sampaikan kepada yang lain, insya-Allah. Jadi marilah kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.